Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binuri kasyamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kitab Taqribul Ikhwan, muka surat 11, baris yang ke-7 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Percaman kita kata sedianya sedia Allah Ta'ala bukan baru itu, ialah kita fikir kalau tak sedia tentulah baru, maka yang baru ada itu tentu sekalilah ada yang mengadakan dia kan yang baru. Ini kita sambung lagi muzakarah kita pada kitab Taqribul Ikhwan yang dikarang oleh Tuan Guru Abdul Qadir bin Wangoh rahimahullahu ta'ala. Jadi pada malam ini kita masuk pada menyatakan dalil. Dalil maknanya yang menunjuk bahawa Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat qidam, yang mana dalil itu sendiri ada dua. Yang pertamanya dinamakan dengan dalil naqli ataupun dalil sam'i. Yang keduanya ialah namanya dalil aqli. Adapun dalil naqli ataupun dalil sam'i, dalil yang dipindah ambil daripada Quran ataupun hadis, maka haktunya sebagaimana firman Allah Ta'ala yang dulu pengarang kita telah mendatangkan, iaitulah huwal awwal. Apa tu huwal awwal? Yakni dialah Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala firman dalam Quran, dia kata dia, yakni dia Allah tu lah. Dia tu ialah yang awal. Maka bila mana Allah Ta'ala kata dia tu yang awal, faham daripada situ maknanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qidam. Ada dia maknanya tidak ada awal. Ada dia, tidak ada permulaan. Mana dalilnya tadi? Huwal awal. Allah Ta'ala kata dia yang awal.
Maknanya dia yang awal, yang lain-lain tak ada. Hanya Allah saja. Hak lain-lain tu, langit, bumi, arash, kursi, ikutlah segala makhluk-makhluk hak lain tak ada. Hanya Allah, dia yang awal. Dah faham daripada situ, dia kata dia tu yang awal, maka dia tentulah tidak ada yang menjadikan dia. Kalau maknanya ada yang menjadikan Allah Ta'ala, maka tak boleh nak kata yang awal. Tentulah maknanya ada yang satu lagi. Tak boleh kata yang awal. Ada satu lagi. Hak lain-lain tak ada lagi. Hanya Allah dan yang satu lagi. Kena kata macam tu. Tapi tak. Huwal awal. Dia yang awal. Faham daripada situ? Allah tidak ada yang menjadikan dia. Ada Allah Ta'ala, tidak ada permulaan. Tak ada orang yang menjadikan Allah. Ada Allah Ta'ala. Itu panggil sifat qidam. Itu panggil sifat qidam. Itu hadis apa ni, dalil daripada Quran. Adapun dalil daripada hadis, maklum, maknanya Nabi SAW sabda, maknanya kana Allah walam yakun syai'un ghairuh. Ada Allah Ta'ala, tidak ada sekala pun berserta dengan Allah. Itu pun sama. Makna sama dengan ayat Quran huwal awal. Itu dalil daripada Quran ataupun hadis Nabi SAW, yang mana nak menunjukkan kepada kita Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qidam. Apa tu qidam? Ada dia, tidak ada awal. Itu makna qidam. Hak telah kita belajar pada pertemuan kita yang lalu. Lalu tu dalilnya mana? Dalil hak kena kita fikir dengan akal pula. Dalil hak kita fikir dengan akal, nak menetapkan bahawasanya Allah Ta'ala ni dia sedia. Mana dalil dia? Percaman kita, yakni dalil yang menunjuk, atau panggil percaman, cam. Mana nak cam Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sedia? Ini cam. Dan percaman kita, yakni dalil ataupun yang menunjukkan kita kata sedianya, sedia Allah Ta'ala tu bukan baru tu dia tu. Dalil hak menunjuk, yakni dalil akal. Dalil hak kita fikir dengan akal, hak kita iktikad kata Allah Ta'ala tu dia tu sedia. Apa sedia? Ada dia, tidak ada mula. Tu maknanya, makna tu jangan kita lagi. Makna dia tu biar kita ingat. Maknanya bila kata sedia, sedia. Apa makna sedia? Apa makna qidam? Sedia tu apa makna? Maknanya ada Allah, tidak ada mula. Adapun ada kita, ada mula. Ada maknanya permulaan. Adapun ada Allah Ta'ala tu, tidak ada permulaan. Itu panggil qidam. Itu makna qidam. Jadi dalil percaman kita, hak kita iktikad Allah Ta'ala tu sedia. Allah Ta'ala tu ada dia, tidak ada mula. Bukan baru itu. Bila sebut baru pun sama. Jangan kita terlekat pada istilah tu. Apa pula baru-baru ni? Apa baru? Baru-baru ni hak dalam bahasa Arabnya hadis. Apa dia? Iaitulah ada benda ni ada, tapi ada dia tu dulu tak ada. Itu panggil baru. Ada dia, ada mula. Hak lawan bagi sedia tu. Sedia, ada Allah, tidak ada mula. Tidak ada permulaan. Adapun baru, hadis dengan maknanya ada mula. Itu panggil hadis. Jadi hadis ni sifat kita. Sifat kita makhluk. Ada, tapi ada mula, ada kita. Dengan bahawa dulu tak ada. Ikutlah langit, bumi, semuanya. Makhluk ni dulu tak ada. Dulu tidak ada. Kemudian ada, itu panggil baru. Panggil hadis. Hak lawan bagi qidam tadi.
Jadi dalil yang menunjuk yang kita iktikad kata Allah Ta'ala tu sedia dia tu bukan baru. Dalilnya ialah kita fikir. Ni dalil akli nama dia. Dalil hak bangsa kita fikir dengan akal sebagai nak menetapkan Allah tu sedia. Ada dia, tidak ada mula, bukan baru Allah Ta'ala, bukan ada mula dia ni. Ialah kita fikir begini. Fikir macam mana? Kalau tak sedianya sedia Allah. Kalau dengan makna fardu dan takdir. Itu kalau di sini nak fardu dan takdir saja. Nak buat misal saja. Nak buat katalah gitu. Nak buat misal, nak buat kata-katalah. Contohlah wak lolok kata gitu. Kalulah tak sedia. Jadi macam mana? Kalaulah Allah Ta'ala tak bersifat dengan kidam, kalau Allah Ta'ala bukan sedia, tentulah baru keluar natijahnya, tentulah Allah Ta'ala tu baru. Kerana apa? Kerana bila kata tak sedia, tentu baru. Kerana dua ni dua perkara yang berlawanan, tidak ada lagi lawan yang lain. Seperti kita kata benda ni panjang. Bila kata panjang, lawan dia tentu pendek. Benda ni panjang, tak pendek. Benda ni tak panjang, tentu pendek. Gitu. Benda ni tinggi, benda ni besar. Bila kata besar, lawan dia benda tu tak kecil. Kalau kata benda tu tak besar benda tu, ialah kecil. Tu dia, benda tu berlawanan dah antara dua tu. Tak lagi dah. Ni pun sama. Bila kata Allah Ta'ala tu tak bersifat dengan sifat sedia, Allah Ta'ala tak bersifat dengan kidam, tak bersifat dengan kidam, tentu baru. Apa baru? Ada dia, ada mula. Tentulah keluar natijahnya. Kalau Allah tak bersifat dengan sifat kidam, barulah dia. Semacam kita lah baru. Dengan maknanya ada Allah, ada mula bagi ada dia. Dulu tak ada juga. Ada juga hak tak ada Allah Ta'ala tu. Tak ada. Tiada dia. Bila dia tiada, baru ada dia. Kalau begitu macam mana? Kalaulah Allah tak bersifat dengan sifat kidam, tentu dia sedia. Tentu dia baru. Kalau Allah tak bersifat dengan sedia, tentu dia baru. Baru dengan makna ada dia, dulu tak ada juga. Tentulah baru. Maknanya kalau dia tu tak sedia, dah begitu. Maka yang baru ada itu, yakni tiap-tiap benda yang baru ada, dulu tak ada, baru ada gitu. Maka tiap-tiap benda, asalkan benda tu baru ada, dulu tak ada juga, tentu sekalilah, mestilah maknanya kena ada yang mengadakan dia kan tiap-tiap yang baru ada tadi. Keluar natijahnya pula, kesimpulannya pula, maknanya dah benda ni ada dia, dulu tak ada, panggil baru. Kemudian ada, tentu ada yang mengadakan dia, sebab dulu tak ada. Dah tak ada, tiada, timbul ada dia. Jadi ada dia semacam kita ni. Tentu ada yang menjadikan kita, tentu ada yang mengadakan kita. Maka hak kita tak muskil lah. Maknanya ada yang menjadikan kita, iaitu Allah. Hak di sini ni kita nak buat misal saja. Akal kita fikir, nak menetapkan. Kalau lah. Buat muskil saja. Kalau lah. Seperti orang ada muskil. Contohnya dia tak tahu satu-satu masalah. Kalau buat begini, jadi macam mana Boleh ke tak kalau buat begini? Tu kalau dia muskil, dia buat misal. Kalau jadi begini, jadi macam mana? Ini pun sama. Akal kita ni dia boleh giluah. Hak kita tetap akidah kitanya Allah sedia. Buat misal sebagai nak menetap saja. Kalau dia tu baru macam mana? Kalau Allah tak bersifat dengan kidam, Allah baru.
Ada dia dulu tak ada juga. Tak ada. Baru ada. Maka bila maknanya baru ada, tiap-tiap benda yang baru ada, tentulah ada yang mengadakan dia. Tentu ada yang membaharukan dia. Tentu ada yang menjadikan dia. Kerana baru saja timbul ada dia tu. Tentu dulu tak ada. Lalu tu ada yang mengadakan dia hak daripada tak ada tadi. Tu akal kita fikir tu begitu. Tu kaedah mati dah. Tiap-tiap benda baru ada, tentu ada yang mengada. Akal yang waras, akal yang berfikir dengan fikiran yang normal, yang bukan maknanya akal tu sewe, tentu sekali dia tak boleh nak terima maknanya benda dulu tak ada, ada dengan sendiri. Tak mungkin. Itu kaedah mati dah. Tiap-tiap benda yang baru ada, tentu ada yang mengadakan dia. Tentu ada yang membaharukan dia, yang menjadikan dia. Kerana apa? Tentu begitu. Kerana tidak sah. Kerana tak sah, yakni tidak sah, yakni tak sah pada akal. Itu maksud. Kerana tak sah, yakni tak sah pada akal. Akal kita tak boleh nak terima nak jadi sendirinya sendiri benda yang baru ada, benda hak dulu tak ada. Tak ada dalam hal ketiadaan dia tu dulunya, tiba-tibanya ada, tapi ada dia timbul ada tu jadi dengan sendiri. Akal tak boleh nak terima gitu. Atau akal yang warah tak boleh nak terima. Akal yang betul tak boleh nak terima. Akal yang sihat tak boleh nak terima sesuatu benda yang baru ada, dulu tak ada, tiba-tiba timbul ada, jadi ada tu dengan sendiri. Akal tak boleh nak terima. Akal kita tak boleh nak terima. Jadi tak terima akal kita nak jadi dengan sendiri ini. Jadi dengan sendiri ini ada dua makna. Makna yang pertama dengan maknanya dulu tak ada. Tak ada. Ada dia tu maknanya dengan sendiri, dengan tak ada orang yang menjadikan dia. Satu. Ataupun dengan maknanya tak ada. Kemudian ada yang menjadi. Ada yang menjadi itu, dia panggil, silap tak kena. Okey, baik. Gini. Semula. Maka yang baru ada itu tentu sekalilah kena ada yang mengadakan dia kan yang baru. Maka tiap-tiap benda yang ada dulu tak ada. Tak ada baru ada. Tentulah dia tu ada yang mengadakan dia. Kerana apa? Kerana akal kita tak boleh nak terima satu-satu benda yang mana benda ni jadi dengan sendiri. Dulu tak ada. Tiba-tiba jadi dengan sendiri. Akal kita tak boleh nak terima. Jadi dengan sendiri tu sama ada jadi dengan sendiri itu dengan maknanya dia juga yang menjadikan dia. Atau jadi dengan sendiri. Dia juga yang menjadikan dia. Ataupun ada dia timbul dia tu dengan sendiri, dengan tak ada yang menjadi. Itu ada dua makna. Sebagaimana ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, am khuliqu min ghairi syai'in anhumul khaliqun. Itu Allah Ta'ala tanya. Dia panggil istifham litakrir. Apa makna? Dengan maknanya Allah Ta'ala tanya kita supaya kita jawab sendiri, nak menetapkan adakah dijadikan mereka itu segala makhluk ni, kita semua ni, langit, bumi, arah, kursi ni, adakah dijadikan mereka itu dengan tidak ada siapa yang menjadi? Timbul benda tu dengan tak ada siapa yang menjadi. Adakah begitu? Allah Ta'ala tanya. Tak, kita jawabnya tak boleh nak timbul dengan sendiri begitu.
Atau yang kedua Allah Ta'ala tanya, am humul khaliqun, ataupun mereka yang menjadikan diri mereka sendiri. Adakah begitu? Tak sama sekali. Ni makna. Jadi keluarlah daripada sini sesuatu yang baru ada, tentu ada yang menjadikan dia. Tak terima pada akal kita nak jadi dia dengan sendiri. Tak terima. Lalu tu, maka yang mengadakan dia kan Allah Ta'ala itu. Dah kalaulah Allah Ta'ala ni baru, Allah Ta'ala ni ada dia, dulu tak ada, kemudian baru ada, baru timbul ada. Kalaulah macam tu, dia tu semacam kita, maknanya ada, dulu tak ada, kemudian ada dia. Kalaulah macam tu, maka yang mengadakan dia kan Allah Ta'ala ni. Maka yang mengadakan dia kan Allah Ta'ala ni, jika ianya yang mengadakan Allah Ta'ala tu qadim, maka dialah Tuhan. Keluar natijah macam tu lah pulaknya. Sekiranya Allah Ta'ala ni tak bersifat dengan sifat kidam, tak bersifat dengan sifat sedia, dengan maknanya ada dia, dulu tak ada, ada Allah. Manakala begitu, siapa yang menjadikan dia? Siapa yang menjadikan dia? Tentu ada yang menjadikan dia. Kerana apa? Dulu tak ada, kemudian ada. Mesti ada yang mengadakan dia. Baik, kalau ada yang mengadakan dia, kerana dia tu baru, Allah Ta'ala tu bersifat dengan baru, ada yang membaharukan dia. Siapa yang mengadakan dia? Kita katakan yang mengadakan dia tu ialah nama Al-Bari. Contoh sahaja. Al-Bari tu nama Allah. Nak buat contoh. Kalau Allah Ta'ala tu tak sedia, dia tu baru, ada yang membaharukan dia, ada yang menjadikan dia. Siapa yang menjadikan dia? Kita kata Al-Bari yang mengadakan Allah. Allah ada yang buat dia, Al-Bari. Jadi Al-Bari ni, hak yang mengadakan dia tu, tentulah hak mengadakan dia tu, kalau kita kata dia tu qadim, Al-Bari tu hak menjadikan Allah, dia tu qadim, dia hak bersifat qadimnya. Adapun Allah tak qadim, baru, tapi hak qadimnya ni Al-Bari, hak menjadikan Allah, tentu dialah Tuhan. Tentulah Al-Bari hak menjadikan Allah, dialah Tuhan. Adakah sah pula kita nak buat Al-Bari ni sebagai Tuhan? Tak sah, tak boleh, tak jadi gitu. Kerana apa? Kerana kita mengaku dah, kerana kita siap dah iktikad kita, maknanya kita mengakui, kita mengetahui segala-gala ni hak siapa? Kita, langit, bumi, makhluk ni hak siapa? Hak Allah. Kita mengaku dah. Maknanya nyata dah di kita segala-gala ni milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dialah Tuan bagi segala-gala. Maka Tuan bagi segala-gala, semua ni hak Allah, kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sah nak mengatakan Al-Bari yang menjadikan Allah Ta'ala tadi, dia tu qadim. Tak sah. Kerana apa tak sah? Kerana maknanya Allah Ta'ala ni ialah Tuan bagi segala-gala, yang mana Tuan bagi segala-gala ni pun baru. Apatah lagi hak menjadikan Allah, hanya dia miliki, Allah Ta'ala sahaja hak dia buat. Hak lain bukan hak dia, bukan hak Al-Bari, hak Allah. Jadi nak kata Al-Bari ni qadim, tak boleh, kerana barang dia sikit, kepunyaan dia sikit, hanya Allah. Hak lain-lain punya Allah Ta'ala, hak lain-lain milik Allah Ta'ala. Tak boleh nak kata Al-Bari itu sebagai Tuhan. Kalau dia bersifat dengan qidam, Al-Bari tu kalau dia bersifat dengan qidam, dialah Tuhan. Tak sah nak kata dia Tuhan, kerana barang dia hanya sikit saja. Siapa?
Allah saja hak dia buat. Sedangkan Allah Ta'ala semua ni hak dia belaka. Hak dia belaka. Allah Ta'ala ni kepunyaan semua ni hak dia banyak pun dikatakan baru, apatah lagi hak kepunyaan sikit, iaitulah Al-Bari tadi. Maka tidak sah nak kata dia Tuhan. Atau akal kita fikir begitu dulu. Kemudian, dan jika ionyo yang mengadakan Tuhan, yakni Al-Bari tadi hak kita buat misal tu, jika dia tu baru pula, kita takdir pula hak menjadikan Tuhan tu, yang menjadikan Allah ni iaitu Al-Bari, tak sah nak kata qadim. Kalau kata qadim dia Tuhan, tak boleh nak kata dia Tuhan. Maka dia tu pun baru juga. Hak menjadi Allah ni baru juga dia tu pun. Dengan maknanya ada dia, ada awal juga, ada permulaan juga, gitu. Dan jika ionyo yang mengadakan Tuhan iaitulah Al-Bari tu, maknanya baru juga, maka tentulah ada yang mengada akan dia akan Al-Bari juga. Tentulah ada yang mengadakan dia kan Al-Bari juga. Sebab apa? Sebab Al-Bari ni pun baru juga. Ada yang membaharukan dia, ada yang mengadakan dia. Maka jika adalah yang mengada akan dia akan Al-Bari tu, akan dia akan yang mengadakan Allah, yakni Al-Bari tu, ialah hak mengadakan Al-Bari ni, hak buat Allah Ta'ala ni siapa? Al-Bari contoh. Al-Bari ni pun baru juga. Maka yang mengadakan Al-Bari ni ialah zat yang dia beri ada dulu itu. Ialah zat yang Al-Bari itu buat beri ada dulu. Siapa? Allah. Kembali pada Allah yang buat dia. Maka tentulah bahung, tentulah belawak, tentulah mustahil. Kerana apa? Kerana berhimpun dahulu dan kemudian, yakni pada satu masa. Itu mustahil. Mustahil kerana akan berhimpun dahulu dan kemudian pada satu masa. Satu. Yang kedua mustahilnya, lagi pula jadilah maknanya benda yang sebelum ada itu boleh beri ada akan benda yang lain. Dengan maknanya berhimpun ada dan tiada pada satu masa. Jadi dua perkara yang mustahil. Macam mana ni? Lalu tu kita kena buat di papan putih, baru kita nampak apa hak disebut dalam kitab kita. Tadi nak ambil ibarat dulu. Baik, begini. Ni dalil kita fikir nak ada. Ini dalil yang kita fikir nak apa. Jadi Allah Ta'ala sekiranya dia ni baru, sekiranya Allah Ta'ala ni baru saja ada dia. Dulu tak ada juga, dulu tidak ada juga, tak ada, baru ada. Dah gitu tentu ada yang mengadakan dia. Kerana dulu tidak ada, mesti ada yang mengadakan dia. Siapa yang mengadakan dia? Kita buat kata Al-Bari yang mengadakan dia. Al-Bari yang menciptakan Allah. Adakah boleh nak kata Al-Bari menciptakan Allah? Kalau kira-kiranya tak boleh lah. Jadi Al-Bari ni yang menjadikan Allah. Jadi Al-Bari ni, dia ni kalaulah dia ni menciptakan Allah, dia ni qadim ke baru pula. Ni Al-Bari. Kalau kita kata dia qadim, dia bersifat qadim, bukan Allah, jadi dialah Tuhan. Adakah sah nak kata Al-Bari ni Tuhan? Tak boleh, tak sah. Kerana kita mengakui Allah ialah Tuhan. Maka Tuhan-Tuhan ni semua milik dia. Al-Bari apa hak dia miliki? Tak ada. Hak semua milik Allah. Allah ialah Tuhan.
Jadi Al-Bari tak boleh nak dikatakan Tuhan, maka dia tu pun kena ada yang menjadikan dia. Kena ada yang menjadikan dia. Kalau dia qadir, dia dah Tuhan. Full stop. Habis takat tu. Kalau macam tu, maknanya kita kena sembah Al-Bari ni. Kita buat ibadat pada Al-Bari ni. Dah, kita buat ibadat, kita sembah Allah. Jadi dia bukan Tuhan. Kalau dia qadir, dia Tuhan, tak boleh. Maka dia pun baru juga. Tak boleh nak dikatakan qadir. Dia pun bersifat dengan baru juga. Manakala dia bersifat dengan baru juga, ada yang membarukan dia, ada yang menjadikan Al-Bari. Jadi ada yang menjadikan Bari. Siapa yang menjadikan Al-Bari? Siapa yang buat Al-Bari? Maka kalaulah macam tu, hak buat Al-Bari ni kembali kepada Allah balik yang buat Al-Bari. Dia yang buat Al-Bari. Jadi namanya ketika ini Dur. Bahasa Arabnya Daurun. Daurun. Ini bahasa Arab. Daurun, dia panggil Daurun. Apa Daurun? Berkeliling. Siapa buat Allah? Al-Bari. Al-Bari ni pun baru juga. Ada dia. Siapa yang buat? Allah. Ini dia panggil Daurun. Nama dia Daurun macam tu. Berkeliling pada buat. Satu lagi, siapa yang buat Allah? Al-Bari. Al-Bari ni pula siapa yang buat? Kita naikkan lagi. Siapa yang buat Al-Bari? Iaitulah Al-Fattah contohnya. Ar-Rahman contohnya. Siapa buat Ar-Rahman? Ada lagi Ar-Rahim. Siapa yang buat Ar-Rahim? Ada lagi. Siapa? Contohnya Al-Basit. Itu nama dia tasalsul. Nama jenis macam tu tasalsul. Apa tasalsul? Naik ke atas, tidak ada kesudahan. Nama dia tasalsul. Hak tu lagi akan datang. Ini kita akan belajar lagi akan datang. Hak ni dulu, Daurun. Siapa yang menjadikan Al-Bari? Allah. Sah tu nak kita kata macam tu. Akal kita tak boleh nak terima juga macam ni. Akal kita tak boleh nak terima. Kalaulah Allah yang menjadikan Al-Bari, Al-Bari ni dah dia tu baru juga. Ada yang mengadakan dia. Kalau yang mengadakan dia Ar-Rahman, yang mengadakan Ar-Rahman Ar-Rahim, itu nama tasalsul. Ini Daurun. Siapa yang menjadikan Al-Bari? Allah kembali. Jadi manakala begitu, dia panggil Daurun, akal kita tak boleh nak terima Daurun. Akal kita tak boleh nak terima berkeliling macam ni, akal kita tak boleh nak terima. Sebab apa akal kita tak boleh nak terima? Kerana berhimpun pada satu masa di Allah dan di Al-Bari, berhimpun dahulu dan kemudian. Mana dahulu dan kemudian? Tak kalau Allah Ta'ala ni dulunya dia tak ada. Tak kalau Allah dulu tak ada, dia pun adalah dia. Allah Ta'ala ada, baru ada. Siapa yang buat? Al-Bari. Al-Bari yang buat. Jadi Al-Bari kena ada dulu. Al-Bari ni kena ada. Allah saat ni kena tak ada. Saat ni. Kemudian Al-Bari pun buat. Allah pun ada. Baik, satu, Allah pun ada. Sebab Al-Bari buat. Kemudian Al-Bari ni siapa buat? Saat ni dia pula kena tak ada. Sebab siapa yang buat? Allah. Maka ketika ni Al-Bari pula kena tak ada. Allah pun buat Al-Bari. Al-Bari pun ada. Jadi di Allah berhimpun dulu dan kemudian. Mana berhimpun dulu dan kemudian tadi? Di saat Allah Ta'ala tu nak buat Al-Bari, siapa kena ada dulu? Allah kena ada dulu. Baru Al-Bari pun dibuat oleh Allah, adalah dia. Di saat Al-Bari ni, dia tu siapa yang menjadi? Allah. Siapa kena ada dulu? Ketika ini Al-Bari kena ada dulu. Al-Bari pula kena ada dulu. Maknanya Allah kena kemudian ada. Maka dia pun buat. Allah pun ada. Ini dia panggil berhimpun dahulu dan kemudian di Allah. Berhimpun dahulu dan kemudian
di Al-Bari. Nampak? Akal kita tak boleh nak terima berhimpun di satu-satu benda ni pada satu yang masa, dua serentak, dahulu dan kemudian. Ketika mana dia nak buat Al-Bari, Allah kena dulu, tak kena dulu ada, maka Al-Bari ada. Ketika mana Al-Bari tu nak buat Allah, ketika mana Al-Bari nak buat Allah, maka ketika itu maknanya Al-Bari pula kena dahulu dan kemudian. Dia macam jadi benda ni akal kita tak boleh nak terima. Akal kita tak boleh nak terima. Contoh dia macam ni. Contoh lain. Seseorang tu dia bercerita di kedai kopi. Dia kata, aku dulu waktu mak aku nak menjadikan waktu mak aku nak beranak pada aku, waktu ibu aku nak melahirkan aku, akulah yang pergi cari tok bidan. Dia kata macam tu. Aku dulu waktu mak aku nak melahirkan aku, waktu aku dalam perut, akulah yang mencarikan tok bidan. Kita nak kata apa macam ni? Nipu ni, bohong kamu ni. Kenapa akal kita tak boleh nak terima dia kata macam tu? Kerana berhimpun di luar dan di dalam. Di seseorang yang cerita macam tu, ketika mana dia kata waktu aku nak dilahirkan, maksudnya dia ada di dalam perut. Akulah yang keluar dicari tok bidan, dia ada di luar pula. Akal aku tak boleh nak terima. Timu tu berhimpun di dalam perut dan di luar perut. Aku tak boleh nak terima macam tu. Ataupun berhimpun kecil dan besar. Mana kecil dan besar? Waktu dia kata aku nak dilahirkan oleh ibu aku, dia kecil. Aku yang cari tok bidan, dia besar. Berhimpun di dia besar dan kecil pada satu masa. Akal kita tak boleh nak terima. Itu bandingnya. Maka samalah pada masalah tadi. Samalah pada masalah, maknanya sekiranya Allah Ta'ala itu tak bersifat dengan kita, maka dia baru, maka ada yang mengadakan dia. Contoh kita kata Al-Bari yang mengadakan Allah. Maka ketika itu siapa yang mengadakan Al-Bari? Allah. Nama dia Daur. Maka Daur ni akal kita tak boleh nak terima. Sebab apa akal kita tak boleh nak terima? Berhimpun dahulu dan kemudian pada satu masa di dua-dua ni. Tak boleh berhimpun dahulu dan kemudian pada satu masa di dua-dua ni. Ataupun berhimpun ada dan tiada pada satu masa di Allah ataupun di Al-Bari. Itu akal kita tak boleh nak terima. Akal kita tak boleh nak terima. Habis itu. Itulah dinamakan Daur yang mana akal kita tak boleh nak terima sekiranya berlaku Daur begitu. Dia ada satu lagi, nama dia tasalsul. Jadi tasalsul ni kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.